Okay, Assalamualaikum. Right. Okay, kali ni kita akan bincangkan beberapa contoh soalan yang berkenaan dengan cell division, mitosis, meiosis dan juga cell cycle. Okay, yang kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan pertama, figure 1 shows 3 different stage of mitosis in cell. Alright, kita ada stage 1, kita ada stage 2, kita ada stage yang ketiga, right? And then daripada soalan jelas dia mengatakan, ini melibatkan mitosis. Right. Okay, kita tengok soalan 1A. Dia kata name the structure label A. Label B. Okay. Right. Kita tengok figure 1, mana satu yang dikatakan label A. Okay, yang dikatakan label A kat sini, yang dilabelkan dengan B tu ini, right. So A itu adalah centriole. Kena tahulah, ni centriole, ni centriole, ni centriole, and then B itu merujuk kepada terusnya. Okay, what are the stages shown by 1, 2 and 3? So bila diberi soalan macam ni, korang kena tengok gambar tu betul-betul lah. Okay, kalau kita tengok dalam figure 1 tu, stage yang pertama tu, kita nampak, kromosom align at the metaphase plate, right? So, kalau kromosom behavioral begitu, means align at the metaphase plate, so dia merujuk kepada metaphase, right? Then, phase yang kedua, nampak tak sister chromatic separate ni? Sister chromatic separate and move to the opposite pole. So, bila berlaku kromosom behavioral macam tu, itu menunjukkan anaphase. Alright. Then yang ketiga tu, right, itu adalah telophase. Macam mana awak nak tahu itu adalah telophase? Nampak tak? At the end of the telophase, actually akan bermula proses cytokinesis, right? Division of a cytoplasm, right? Kalau kita nampak dalam soalan ni, nampak pembentukan cleavage furrow kat situ, means proses cytokinesis tu nak berlaku lah. Alright, so that's why 3 tu adalah telophase. Okay, yang kita tengok soalan seterusnya. Soalan C tu dia kata briefly describe the event that happen in 1. Tadi kita tahu 1 tu adalah metaphase. So you all kena terangkan lah apa yang berlaku actually masa metaphase tu. So di antara event dan juga kromosom behavioral yang berlaku during metaphase tu, satu, kromosom align at the metaphase plate. Nampak? Kromosom align at the metaphase plate. Tu kromosom behavioral dia. Dan selain daripada tu, apa yang kita boleh nampak? Sister chromatic attach to the spindle fiber at the centromere. Maknanya, pada spindle fiber tu, kita punya sister chromatic tu attach pada spindle fiber dekat ni. Centromere. Tu maksud dia, maknanya during metaphase tu, sister chromatic kita ni dia bind pada spindle fiber tu, dia attach dekat centromere. Right, and then dia akan align lah at the metaphase plate. Tu dua markah kat situ. Kita tengok soalan yang seterusnya. The cell show in figure 1 is an animal cell. Kenapa kita katakan dia animal cell? Reason dia jelas. Pada phases yang ketiga ni, nampak tak pembentukan cleavage furrow? Sebab kita tahu kalau cytokinesis yang melibatkan plant cell, dia tidak melibatkan pembentukan cleavage furrow. Tetapi dia melibatkan pembentukan cell plate, right? So itu you all boleh bagi sebagai satu reason lah. Another reason, kita nampak ada centriole. Kita nampak tidak ada cell wall because plant cell dia tidak ada centriole tau. And then plant cell pula dia akan ada cell wall. So this is
a list of reason lah yang you all boleh katakan, okay, untuk menyatakan bahawa figure 1 tu berlaku di dalam animal cell. Okay? Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, figure 2 shows the structure of chromosome. Okay, ni kita punya chromosome during late prophase of mitosis. Okay, pada phase late prophase of mitosis. Right, okay. Soalan pertama dia kata name the part label P. Okay, dia tanya P. And then dia tanya Q. Right, so P itu adalah kromatid. Maknanya ni pun kromatid. Okay, ni pun adalah kromatid. Dan Q tu, yang tengah-tengah tu, itu adalah centromere. Right, okay. Itu structure bahagian P dan Q. Okay, tengok soalan B. Dia kata interface consists of 2 growth phase, iaitu G1 dan G2. Okay, and then separated by S phase. You all kena ingat balik cell cycle kan. Okay, dia ada 2 phase. Kita ada interphase dan juga mitotic phases, right? So, dalam interphase tu kan kita ada G1, kita ada S phases, kita ada G2. So, sekarang ni dia kata during interphase kita ada G1, G2 dan juga S phases. Okay, but state 1 process other than cell growth that occur during the G2. Maknanya selain daripada sel kita grow during the G2 ni, dia tanya apa lagi yang berlaku, okay, semasa G2 tu. Right. So actually event yang paling penting yang berlaku dalam G2 tu ketika sel kita tu tengah grow adalah penghasilan ATP, because ATP is very important untuk sel kita meneruskan the mitotic phases untuk mengalami apa yang proses prophase, metaphase, anaphase dengan telophase tu, sel kita memerlukan tenaga. So that's why masa G2 tu sel kita akan menghasilkan ATP. Okay, alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan C, dia minta kita describe cytokinesis in plant cell, right? So, kita tahu cytokinesis dalam plant cell dengan dalam animal cell, okay, tak sama. Kalau dalam animal cell, okay, melalui pembentukan cleavage furrow. Tetapi dalam plant cell melalui pembentukan cell plate, right? So, sekarang ni dia tanya plant cell. So, kena terangkanlah macam mana pembentukan cell plate tu, right? So, kalau kita tengok 3 markah kat sini, okay, pembentukan cell plate ni sebenarnya yang bermula daripada penghasilan vesicle oleh Golgi apparatus. So, means awak kena nyatakanlah bahawa Golgi apparatus kita ni hasilkan vesicle. Vesicle ni benda bulat-bulat macam ni lah. Alright, so lepas tu, apa yang berlaku? Vesicle-vesicle yang dihasilkan oleh Golgi apparatus ni yang dia akan fuse. Okay, nampak vesicle ni dia akan tersusun dekat tengah-tengah sel kita tu dan dia akan fuse, dia akan bersambung. Dia akan fuse membentuk cell plate. Alright, so bila cell plate tu dah terbentuk, cell plate tu dia akan enlarge and then akhirnya dia akan fuse dengan plasma membrane. Okay, dan akhirnya akan membentuk cell wall. So, this is how. Macam mana pembentukan cell plate. Mula-mula, Golgi apparatus hasilkan vesicle. Vesicle tu tersusun dekat tengah-tengah sel kita dan bercantum membentuk cell plate. Dan cell plate kita membesar sehinggalah dia bercantum dengan plasma membrane untuk membentuk cell wall. So, at the end teruslah membentuk 2 sel yang baru. Okay? Okay, kita tengok soalan yang ketiga. Figure 3 show meiosis 1. Okay. Meiosis 1 in a animal cell. Right. Okay, so maknanya gambar ni adalah meiosis 1 yang berlaku dalam meiosis 1. Yang berlaku dalam animal cell. Okay, soalan yang pertama. Dia minta kita state the diplot chromosome number in this cell. Maknanya berapakah bilangan kromosom dalam sel in figure 3 ni. So, kita bilang je lah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay, the diplot chromosome number dalam sel in figure 3 tu adalah 8. Alright. Okay. Alright, kita tengok soalan B. Okay, state the phases of meiosis in figure 3. So, korang kena tengok betul-betul gambar ni. Nampak tak? Kita boleh nampak pair of ni pair of homologous chromosome tau ni.
Ni pasang. Ni pair, ni pair. Maknanya kita nampak pair of homologous chromosome ni dia tersusun dekat bahagian tengah sel kita ni. Means dia align at the metaphase plate. So bila kita nampak pair of homologous chromosome ni align at the metaphase plate, so kita tahulah waktu ni sel kita dalam keadaan metaphase 1. Ingat, metaphase 1 kita akan gunakan kromosom kita tu term sebagai homologous chromosome, pair of homologous chromosome, right? And then soalan C dia suruh kita explain kenapa kita katakan figure 3 tu menunjukkan metaphase 1. So, apa yang kita boleh state bahawa, macam yang saya dah maklum tadi, homologous chromosome nampak dia punya behavioral align at the metaphase plate. Okay? Right. Okay. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Figure 4 show different stages of cell division in an organism. Okay, kalau kita tengok dalam figure 4 tu yang dia bagi kita stage X, stage Y dan juga stage Z. Okay. And soalan A dia minta kita name the type of cell division. Okay, so sepatutnya kita tahu cell division ni ada dua jenis. Sama ada mitosis ataupun meiosis, right? So macam mana kita nak kena pasti bahawa cell division dalam figure 4 ni adalah mitosis ataupun meiosis. Okay, first kita tengok dekat stage X tu. Okay, awak nampak ada pembentukan bivalent kan? Tu satu. Tengok dekat stage Z tu, awak ada nampak homologous chromosome separate and move to the opposite pole, right? So, itu sebenarnya membuktikan bahawa cell division dalam figure 4 tu adalah meiosis. Okay, kalau awak tengok soalan B tu, memang dia minta awak bagi reason kan kenapa awak katakan bahawa cell division dalam figure 4 tu adalah meiosis. Okay, so bolehlah. Satu awak tulis sebab ada pembentukan bivalent, and then satu lagi awak state bahawa berlakunya separation of homologous chromosome dalam stage Z tu, right? Okay. Kita tengok soalan C. Okay, soalan C dia kata name the important event occur during stage X. Right. So, kalau kita tengok dalam stage X ni yang, kita boleh nampak dekat bivalent tu ada berlakunya, proses exchange of genetic material. Maknanya dekat situ berlakunya proses, crossing over, during the stage X tu. Right. And then, soalan D, dia minta kita draw the chromosomal behavior during stage Y. Inside the space provided in figure 4. Kita tengok figure 4. Nampak tak? Stage Y tu dia bagi gambar sel kosong kan? Maknanya korang kena lukis chromosome behavior dalam sel kosong ni. Right. So, sebelum tu korang kena identify lah stage Y tu sebenarnya apa. Right. Kalau stage X tadi kita kata ada pembentukan bivalent, kita kata ada berlakunya crossing over. So, confirm lah stage X tu adalah prophase. And then dekat stage Z tu kita nampak homologous chromosome separate and move to the opposite pole. So, confirm lah Z tu adalah anaphase. Alright? So antara prophase dengan anaphase tu kita tahu adanya stage metaphase. So kita kena lukislah chromosome behavioral during the metaphase. Right? Okay, so keadaan dia simple. Korang lukislah gambar ni. Nampak kena ada centriole. Lepas tu kena ada spindle fiber. Alright, and then lukislah kita punya homologous. Kita cantik. Dia tuliskan tengah-tengah. Sebab dia mesti dekat situ. Dekat metaphase plate tu. 1, 2. Bivalent je kan? Alright, kat sini 1. Sini 1. Alright. So, jadilah kita punya chromosome behavior during the stage Y, during the metaphase 1. Okay, right. Okay, soalan seterusnya dia kata
differentiate chromosome behavioral between stage Z. Stage Z kita tadi, ni, stage Z, anaphase 1. Right? Okay, dengan anaphase dalam mitosis. Okay, so perbezaan dia, okay, kalau regarding to the chromosome behavioral yang during Z, during anaphase 1, okay, kita boleh nampak jelas homologous chromosome ni dia separate and move to the opposite pole. Kalau you all tengok, behavioral dia sama, okay, separate and move to the opposite pole, tapi okay, jenis kromosom dia berbeza, okay, sebab kalau dalam anaphase proses mitosis, okay, dia akan melibatkan sister kromatik, nampak di situ berbeza dia. Kalau anaphase 1 dia melibatkan homologous chromosome, right? Okay, so okay, Z homologous chromosome is separate and move to the opposite pole, manakala okay, mitotic anaphase sister chromatid is separate and move to the opposite pole. Okay, tengok soalan F. State two important of cell division in figure 4. Maknanya apakah kepentingan proses meiosis? Okay, salah satunya adalah genetic variation. Actually, genetic variation ni exist disebabkan berlakunya crossing over dalam proses 1 dan juga berlakunya independent assortment, okay, during the metaphase 1, right? Okay, and then tujuan meiosis, okay, yang paling penting adalah untuk menghasilkan sperma dan juga ovum, okay, the gametes. Okay, kita tengok soalan yang kelima. Okay, figure 5 show the stages of cell cycle, right? Okay, kita ada cell cycle dekat bawah tu. And then dalam figure 5 tu, dia labelkan cell cycle kita dengan R, S, P dan juga Q. Okay, so soalan yang pertama, dia minta kita label lah. Okay, stage Q, R dan juga S. So, Q kita tu yang ni. Okay, so Q kita tu adalah G1. Manakala R itu adalah S phases. Manakala S itu adalah G2 phases. Right. Okay, macam mana kita nak tahu Q tu adalah G1? Sebab kita tahu secara teori, G1 adalah phases yang paling lama. The longest phases. So, that's why kalau kita nampak dalam ni, okay, nampak Q tu, G1 tu, okay, lebih lama. Okay, the longest phases. Right. Okay, soalan B. What happened to the chromosome during the stage P? Okay, tengok balik gambar kita. Okay. Kalau Q2 adalah G1, S2 adalah R2 adalah S phase, S2 adalah G2 phase. So, P2, okay, adalah mitotic phases. Kan kita tahu G1S dengan G2 tu adalah interface, kan? So, selepas proses interface tu, okay, sel kita akan masuk mitotic phases. So, dia tanyalah what happened to the chromosome during the stage P, ketika proses mitotic phases tu, right? So, di antaranya adalah, okay, chromosome akan shorten and condense during a prophase, boleh. And then you all juga boleh mentionkan event ataupun chromosome behavior during anaphase, sister chromatid separate and move to the opposite pole during anaphase pun boleh. Kalau awak nak state chromosome behavior dalam metaphase pun boleh. Contoh awak kata, okay, the chromosome align at the metaphase plate pun boleh, right? So, apa chromosome behavior yang berlaku, okay, sepanjang prophase, metaphase, anaphase dan juga telophase, right? Okay, kita tengok soalan C. In which phases do stage Q, R and S exist? Okay, seperti yang saya maklum tadi, okay, dia termasuk di dalam, okay, phase interface. Okay, state 2 process that occur during Q. Okay, tengok balik gambar kita tadi. Q tadi adalah, okay, G1. So, apa yang berlaku during G1? Okay, di antaranya adalah, okay, organelle, okay, is synthesized. Pada waktu ni, okay, organel-organel dalam sel tu dihasilkan. Alright, and then apa yang kita boleh nampak juga masa G1 ni yang, okay, volume of cytoplasm juga akan increase, right? So, itu yang berlaku, okay, during the stage Q, during the G1.
Okay, kita tengok soalan yang ke-6. Figure 6 show various stage of cell division. Okay, nampak? Kita ada A1, A2, A3. Right, lepas tu kita ada B1, B2, B3. You all kena tengok gambar-gambar ni betul-betul tau. Lepas tu kita ada C1, C2. Okay. Right, kita tengok soalan apa yang dia nak tanya. Okay, dalam figure 6 ni dia kata, where do A and C occur? Maknanya A and C tu ni dan juga ni. Right. Okay. So untuk kena pasti A dengan C tu berlaku dekat mana, so kita kena tengok gambar dalam figure 6 tu betul-betul yang. Right. So apa beza antara cell division yang atas ni dengan cell division yang bawah ni, especially okay, dekat A dengan dekat bahagian C ni. Okay, kalau you all tengok betul-betul, okay, nampak tak kat A3 ni dia menunjukkan homologous chromosome separate and move to the opposite pole kan. Tetapi dekat C2 ni, okay, kromosom behavioral yang kita boleh nampak dalam C2 tu adalah sister chromatic separate and move to the opposite pole, right? Okay, so kita tahu kalau kromosom behavioral jenis A3 tu means homologous chromosome separate and move to the opposite pole, itu menunjukkan bahawa A3 tu adalah anaphase 1. Tetapi dalam C2 tu bila kita nampak sister chromatic separate and move to the opposite pole, so C2 tu adalah anaphase. Okay, right, di dalam proses mitosis. Okay, sebab tu kita tahu okay, A1 tu merujuk kepada proses meiosis, and then kita tahu meiosis ni hanya berlaku dekat sel-sel okay, primordial germ cell yang membina testis dan juga yang membina ovari. So, apa yang kita boleh katakan, A tu berlaku dekat testis. Okay, kalau awak katakan A tu berlaku dekat ovari pun tak ada masalah, sebab di situlah nanti okay, akan berlaku pembentukan sperma dan juga pembentukan ovum. Okay, manakala okay, C tu pula yang okay, adalah proses anaphase dalam mitosis. And then kita tahu mitosis ni dia akan berlaku pada semua bahagian okay, badan kita kecuali dekat primordial germ cell testis dan juga primordial germ cell ovari. So kita boleh state lah mana-mana bahagian okay, pada badan kita. Okay, sebagai contoh saya letak skin. Right. So A tu okay, adalah testis. Kenapa testis? Sebab proses meiosis. Okay, C tu saya letak skin. Kenapa? Sebab C tu okay, merujuk kepada proses mitosis. Okay, kita tengok soalan B. Based on figure 6, okay, yang determine the stage where cytokinesis occur. Okay, bila cytokinesis akan berlaku. So kalau kita tengok gambar ni, okay, masa ni nampak pembentukan cleavage furrow, right? So maknanya A3 ni okay, cytokinesis sedang berlaku. Lepas tu sini sekali lagi kita nampak ada pembentukan cleavage furrow, maknanya dekat B2 ni pun akan berlaku proses cytokinesis, dan juga dekat C2 ni pun sama. Okay, cytokinesis akan berlaku. So jawapan kita adalah dekat A3, B2 dan juga C2. Okay, di mana cytokinesis akan occur. Right, kita tengok soalan C. What is the importance of cytokinesis? Okay, reason dia simple, sebab kita nak membentuk 2 new daughter cell. Right, okay. Kita tengok soalan E. How do cytokinesis in animal differ from a plant cell? Okay, kita dah tahu. Okay, kalau plant cell, okay, dia melibatkan pembentukan cell plate. Okay,
Tetapi kalau animal cell dia melibatkan pembentukan cleavage furo. Itulah perbezaan di antara cytokinesis yang berlaku dalam plant cell dan juga animal cell. Soalan D, based on figure 6, determine at which stage would chiasmata occur. Justify the importance of this phenomena. Chiasmata ni adalah region pada kita punya kromosom di mana crossing over akan berlaku. So kita tengok gambar. Dia suruh kita identify dekat stage mana chiasmata tu biasanya berlaku. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada A, B dan C. A, B dan C. Kita tahu C mitosis. So dekat sini dah takkan berlakunya pembentukan chiasmata sebab dalam mitosis mana ada crossing over. Dekat B pun sama. Dekat B crossing over tak berlaku. So yang pasti berlakunya crossing over adalah dekat A ni. Right. So kita tahu crossing over ni yang berlaku dekat chiasmata tu actually dia berlaku masa sel kita dalam stages prophase. So antara A1, A2 dengan A3 ni, so A1 ni lah yang jelas menunjukkan pada waktu tu sel kita dalam keadaan prophase 1. So apa yang kita boleh jawab kat bawah ni ya? During A1, then apa yang kita boleh terangkan? Dekat chiasmata tu berlakunya crossing over. Di mana crossing over tu maksudnya adalah exchange of genetic material that lead to the variation. Kita tengok soalan yang ke-7. Figure 7 show mitosis in plant cell. Right. So soalan A dia minta kita name the stage of mitosis in figure 7. Right. So kita nampak dalam figure 7 tu dalam keadaan prophase. Right. So soalan B dia kata if plant cell in figure 7 undergo meiosis. Dan dia suruh kita draw a diagram show stages of anaphase 2. Right. So macam mana kita nak draw anaphase 2 tu? Kita kena faham. Sekarang ni figure 7 tu maknanya plant cell dalam figure 7 tu ada 1, 2, 3, 4 kromosom. Right. So sebelum sel kita ni mengalami anaphase 2, dia akan mengalami anaphase 1 dulu. Right. So gambaran dia contoh. Right. Ketika plant cell ni mengalami anaphase 1, kita akan dapati pair of homologous chromosome tu dia separate kan. Dan bila dia separate tu dia akan move to the opposite pole. Maknanya homologous chromosome separate to the opposite pole. Ini anaphase 1. Tapi soalan soalan minta kita lukis anaphase 2. Alright. So macam mana kita nak lukis anaphase 2? Kita tahu selepas telophase yang pertama, sel kita akan mengandungi 2 kromosom. Right. So sel yang baru terbentuk ni akan meneruskan meiosis 2 dan akan mengalami anaphase 2. So di sinilah yang kita kena lukis. Pastikan you all lukis plant cell. Ada cell wall. And then lukis spindle fiber. Right. Then kita tahu dalam anaphase 2 sister chromatic separate kan. Right. So kena lukis lah. Nampak? Sister chromatic separate. Beza kan? Anaphase 2 dengan anaphase 1. Kalau anaphase 1 tadi homologous chromosome separate and move. Tapi dalam anaphase 2 nampak sister chromatic separate and move. Right. So selain daripada you all melukis tu,
Okay, you all kena label lah gambar kita tu. So, apa yang korang nak label? Label lah cell wall. Okay, label spindle fiber. Boleh label sister kromatik. Boleh label centromere. Label untuk kita dapat markah penuh 3 ni. Boleh? Alright, itu soalan B. Okay, kita tengok soalan C. Kita kena name to precise location. Okay, di mana mitosis biasanya berlaku dekat plant. Alright, so kita tahu pada plant, okay, proses mitosis ni sangat aktif berlaku dekat root tips dengan shoot apex. Okay, sebab di situ sahaja yang kita boleh jumpa, okay, meristemic tissue yang actively divide. Because dekat bahagian lain tumbuhan kita, okay, sel-sel ataupun tisu-tisu tumbuhan kita telah menjadi permanent tissue. So, dekat permanent tissue biasanya, okay, cell division dah kurang berlaku berbanding dekat root tips dan juga shoot apex. Alright, okay. Tengok soalan D. Okay, soalan D dia kata, a drug used in the treatment of cancer can cause side effect. So, side effect dia adalah prevent, okay, spindle fiber formation. Means drug ni akan menyebabkan sel kita gagal untuk membentuk spindle fiber. Okay, so soalan dia, how does the drug affect the behavior of chromosome during the mitosis? Maksudnya, kalau spindle fiber ni tak terbentuk disebabkan oleh drug tadi, okay, apa yang akan berlaku ataupun apa yang tidak akan berlaku di dalam sel kita. So, kita tahu spindle fiber tu penting untuk proses metaphase dan juga anaphase, right? So, bila spindle fiber tak ada, so yang pertama yang takkan boleh berlaku adalah, okay, kromosom align dekat metaphase plate. Maknanya nanti kromosom cannot align at the metaphase plate. Kenapa tak boleh align? Sebab spindle fiber tak forming. Begitu juga bila tak ada spindle fiber yang sister kromatik kita tak boleh nak separate and move to the opposite pole, sebab kita tahu okay, sister kromatik tu separate and move, okay, bila spindle fiber kita tu shortening, okay, menyebabkan dia bergerak to the opposite pole. Okay? Okay, soalan yang ke-8. Figure 8 show chromosomal behavior at different stage of cell division. Okay, dia bagi P, dia bagi Q. Right. So, A, state the stage where the chromosomal behavior are seen. Okay, maknanya bila biasanya P, mana dalam keadaan ni kita jumpa dan dalam keadaan macam ni kita jumpa. Right. Okay. So, apa yang kita boleh nampak dekat dalam figure 8 tu yang P tu biasanya kita boleh jumpa, okay, during prophase 1 dan juga metaphase 1. Sebab, okay, dalam figure 8 tu, okay, P itu menunjukkan keadaan bivalent. So, kita tahu, okay, masa prophase 1, bivalent akan terbentuk. Kesan daripada proses synapsis. And then, masa metaphase 1 pun sama. Bivalent dia akan align at the metaphase plate. Alright, okay. So, we go to Q. Q ni kita akan nampak kromosom tu dalam keadaan berbenang halus macam tu. Alright, so biasanya bila kita boleh jumpa kromosom dalam keadaan berbenang halus ni adalah pada peringkat awal prophase. Okay, sebab kita tahu masa prophase, alright, kita punya kromatin, okay, akan memendek, kan, dia akan menebal. Tetapi sebelum tu, okay, dia dalam keadaan macam ni lah, okay, dalam bentuk berbenang halus. Begitu juga pada ketika late telophase pun sama. Okay, bila kita punya kromosom masuk pada fasa late telophase, okay, kromosom kita akan kembali menjadi keadaan dalam bentuk, okay, berbenang halus ni. So, that's why Q tu adalah keadaan kromosom kita, okay, during early prophase ataupun at late telophase. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan P dia minta kita explain briefly how chromosomal behavior, okay, differ between prophase 1 and prophase. Alright. Okay, so satu perbezaan antara prophase 1 dengan prophase, okay, yang saya state kat sini adalah dari segi, okay, synapsis. Okay, dalam prophase 1, yes, okay, berlakunya synapsis, tetapi dalam prophase in the mitosis, okay, synapsis tak berlaku. Okay, begitu juga crossing over. Okay, dalam prophase 1 sahaja kita boleh jumpa, okay,
crossing over ni, okay, antara non-sister kromatik, tetapi dalam prophase mitosis kita tidak ada, okay, crossing over. Okay, itu, okay, perbezaan di antara, okay, prophase 1 dan juga prophase. Right. Okay, kita tengok soalan C yang dia minta kita bagi 3 kepentingan, 3 importance of meiosis. Okay, di antaranya, yes, meiosis ni penting untuk penghasilan haploid gamet. Okay, kesan daripada crossing over dan juga independent assortment. Okay, kita akan membentuk genetic variation, and then of course, okay, meiosis ni akan memastikan, okay, bilangan kromosom, okay, daripada satu generasi ke satu generasi adalah sama. Okey, tengok soalan D. Okey, soalan D dia minta kita draw and label a diagram to show the stage of anaphase 2 in animal cell with a diplot chromosome number 2. N is 2. Maknanya dia suruh kita lukis, okay, anaphase 2, okay, merujuk kepada animal cell yang mempunyai bilangan kromosom dia adalah 2. Maksudnya, asal animal cell kita ni ada 2 kromosom. Right? Then, masa dia mengalami meiosis 1, okay, right, ketika anaphase 1, kita akan dapati homologous kromosom ni akan separate and move to the opposite pole. Okay, ini adalah anaphase 1. Soalan minta kita lukis anaphase 2. Alright, so kita tak boleh lukis gambar rajah yang ni. And kita tahu, at the end of telophase 1, kita akan hasilkan 2 sel baru kan? Okay, di mana setiap sel itu akan mengandungi 1 kromosom. Alright. So, selepas tu, sel ni dengan sel ni akan meneruskan meiosis 2 dan akan mengalami anaphase 2. Right? So, sebab itu, bila kita nak lukis anaphase 2, keadaan dia adalah begini je lah. Right? Okay, kita akan nampak sister chromatic ni dia separate and move to the opposite pole. Right? So, disebabkan ini adalah animal cell, you all bolehlah lukis dan labelkan centriole, spindle fiber, okay, chromosome, okay, what we call the centromere, okay, untuk dapat markah lengkap 3 lah. Alright, okay. Okay, yang kita tengok soalan ke-9, figure 9 show a stage in a cell division. Okay, tengok betul-betul, okay, apa yang ada dalam gambaran sel dalam figure 9 tu. Okay, dan soalan minta kita identify J, L dan juga M. Right. So, kita tengok J dulu. Okay, J tu dia tunjuk ke bahagian sini dan juga sini. Right. So, antara bivalence. Okay, ini adalah bivalent. Okay. Saya labelkan setiap arm homologous kromosom tu sebagai 1, 2, 3, 4. 2 dan 3 ni adalah non-sister chromatic. 1 dan 3 pun non-sister chromatic. 1 dan 4 pun non-sister chromatic. Right. So, kalau kita tengok dalam gambar rajah tu, J tu, dia menunjukkan pada bahagian yang berbeza. Okay. Homologous kromosom kita dulu. So, that's why J itu adalah non-sister chromatic. Right. Okay. Seterusnya adalah L. L tu dekat bahagian tengah sini kan. So, kita tahulah bahagian tengah dekat kita punya homologous kromosom tu, itu adalah centromere. Right. So, M. M tu dia label pada pair of homologous kromosom tu lah yang kita panggil sebagai bivalent. Okay. Tengok soalan A yang seterusnya. How many tetrad produced in figure 2? Okay. Bila dia tanya tetrad, tetrad tu adalah ini. Ingat balik. Okay, ini juga adalah bivalent.
ini juga adalah tetrad. Cuma beza bivalent dengan tetrad adalah dari segi definasi. Kalau tetrad tu kita merujuk kepada 4 sister kromatik. Tapi kalau bivalent tu kita merujuk kepada 2 homologous kromosom. Alright. So sekarang ni dia tanya ada berapa tetrad. So kalau kat sini kita nampak kita ada 1, 2. So kita ada 2 tetrad lah kat situ. Alright. So that's why jawapan dia 2. Okey, tengok soalan seterusnya. Draw the next stage of cell division after the stage shown in figure 9. So figure 9 tu kita nampak pembentukan bivalence, right? And then ada crossing over. So that's mean dalam figure 9 tu ini adalah prophase 1. Okay, dan kita tahu selepas prophase 1 kita ada metaphase 1. So maksudnya soalan tu, okay, dia minta kita lukis next stage. So next stage terlepas prophase 1 adalah metaphase 1. So kita kena lukis metaphase 1 lah. Alright. Okay, cara nak lukis metaphase 1 dia simple je lah. Lukis sel kita. Lukislah kita punya centriole. Okay, lukislah spindle fiber. Yang penting kat sini. Mesti kita punya homologous kromosom tu dalam keadaan bivalent. Right? Side by side. Lepas tu jangan lupa, okay, labelkan setiap bahagian. Contoh labelkan centriole, labelkan apa yang spindle fiber, labelkan homologous kromosom boleh, labelkan centromere boleh. Label. Alright. Okay, kita tengok C. Name the process that take place at K. Give one significance of this process. Okay, tengok gambar balik. Mana yang dikatakan K? Okay, K tu dia tunjuk dekat sini. Dekat kias mata tu. Kita tahu, okay, apa yang berlaku dekat kias mata tu adalah crossing over, the exchange of genetic materials, right? So, okay, K tu adalah crossing over. So, kita tahu crossing over akan lead kepada genetic variation, right? Okay, dan D tu soalan yang seterusnya. What is the type of cell produced, okay, from this cell division? Kita tahu cell division di atas adalah meiosis. So, kita tahu meiosis ni adalah proses penghasilan gamet, iaitu sperma ataupun ovum. Okey, kita tengok soalan nombor 10. Figure 10 show chromosomal behavior at different stages of cell division. Okey, kita ada A, kita ada B, right? Okay, then soalan yang pertama dia minta kita identify the stage of cell division for both A and B, right? Okay, kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, A tu dia seperti keadaan metaphase kan? Right, and then apa yang kita boleh nampak pada setiap spindle fiber ni hanya ada satu homologous kromosom sahaja. So maknanya keadaan kromosom behavioral macam ni kita hanya akan nampak dalam metaphase 1 dan juga metaphase mitosis. Kalau bukan metaphase 1, metaphase 2, okay, dan juga metaphase mitosis. Sebab kalau dalam metaphase 1 dia mesti dalam keadaan bivalent macam ni. Tapi sekarang ni dalam sel A tu, okay, kita hanya akan nampak hanya ada satu, okay, kromosom saja pada satu spindle fiber. Sebab itu, okay, A kita tu ada dua keberangkalian saja. Sama ada dia adalah metaphase of mitosis ataupun metaphase 2 of meiosis. Alright? Okay. Kita tengok B tu pula. Kalau kita tengok B tu yang, okay, kita nampak sister chromatic separate kan? Dan kita juga tahu keadaan sister chromatic separate ni kita akan nampak dalam anaphase mitosis dan juga anaphase 2. Sebab kalau dalam anaphase 1, okay, kalau dalam anaphase 1, kita akan nampak homologous kromosom yang akan separate and move to the opposite pole. Tapi dalam gambar B tu kita nampak jelas sister kromatik yang separate and move to the opposite pole. Sebab tu B tu adalah anaphase dalam mitosis ataupun anaphase 2 dalam meiosis. Okay. Right. Tu satu. Simple.
Kita tengok soalan seterusnya. Describe briefly the chromosomal behavior for cell A. So, dia suruh kita terangkan apa yang dialami oleh kromosom ketika proses di dalam A tu. So, kita nampak jelas lah. Itu proses metaphase, right? So, we can say that during metaphase, chromosome align at the metaphase plate. Okay. Soalan B, dia tanya, how many chromosome that each daughter cell of cell B has when cell division is complete? Dia tengok, dia tanya B ni. Okay, bila proses B tu berakhir, dia tanya berapakah kromosom yang akan ada dalam setiap sel baru yang terbentuk. So, kalau kita tengok kat sini, kita akan mempunyai 1, 2 kromosom. Untuk setiap sel ni pun sama. 1, 2. Maknanya ni 1, ni 1. 2. Yang ni pun sama. Ni 1, ni 1, 2. Setiap sel baru tu, dia akan mempunyai 2 kromosom. Alright. So, soalan C. Soalan seterusnya dia tanya, name the organelle found in this cell but tak ada di dalam plant cell. So, yang paling jelas adalah centriole. Ingatlah, centriole ni dia tak ada dalam plant cell tetapi hanya ada dalam animal cell. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Figure 11 show a stage in cell division. Tengok gambar betul-betul. Apa yang digambarkan dalam figure 11 tu. Name the type of cell division. In figure 2 and state its stage. Bila ditanya cell division, ada 2 je keberangkalian. Sama ada mitosis ataupun meiosis. Right. So, dalam gambar ni jelas ada bivalent, ada crossing over. So, sebab itu jawapan dia adalah meiosis. And then, dia tanya dalam stage apa. Sel kita dalam figure 11 tu. Then, the only phases yang kita boleh nampak berlakunya crossing over dan pembentukan bivalence ni adalah masa prophase 1. So, soalan B, state the chromosomal behavior during this stage. Right. So, during prophase 1 ni, antara kromosom behavior yang kita boleh jumpa adalah kromosom kita akan shorten and condense. Ada macam-macam lagi, contoh kromosom kita akan synapse, forming bivalent, kromosom kita akan mengalami crossing over, right? So, yang saya bagi ni antaranya lah, kromosom kita akan shorten dan juga condense, right? And then dia tanya Z. Z tu dekat sini yang. Z tu adalah tempat di mana overlapping antara non-sister chromatic tu berlaku ataupun kita panggil dia sebagai kiasma. Right. Tengok soalan D. After a complete cell division, how many chromosome are present in the cell? Maksud complete ni adalah selepas berakhirnya meiosis 2. Sekarang ni kalau you all tengok kita ada 2 bivalence, right? Maksudnya kita ada 4 kromosom. So, masa anaphase 1, homologous kromosom ni akan separate. And move to the opposite pole. Sehingga di akhir telophase 1, setiap sel baru yang terbentuk akan mempunyai 2 kromosom. Nampak bilangan kromosom kita dah menjadi haploid. Bila anaphase 1 berlaku, right? So, setiap sel ni pula, sel ini akan meneruskan meiosis 2 di mana masa dia mengalami anaphase 2, sister chromatic separate. Ini pun sama. Sister chromatic separate dan membentuk sel yang mempunyai 2 kromosom. Ni 1,
ni 2. Ni 1, ni 2. Bahagian sini pun sama. So, okay, dia tanya berapakah bilangan kromosom at the end of the meiosis. So, jawapan kita adalah 2. One thing yang korang kena ingat, kalau kromosom kita tu dalam keadaan ini maksud dia 1. Kalau kromosom kita tu macam dalam keadaan ini pun bilangan dia adalah 1. Okay? Right. Okay, soalan seterusnya dia tanya, name the stages that occur after the stage shown in figure 2. Maknanya figure 11 tu adalah prophase 1. And then stage seterusnya selepas, okay, ini adalah prophase 1. So, stage seterusnya adalah metaphase 1. Right. So, jawapan dia, the next stage adalah metaphase 1. Right. So, dia minta kita state chromosomal behavioral dalam metaphase 1. So, kita tahu dalam metaphase 1 tu homologous chromosome nampak align at the metaphase plate. Okay, dan soalan yang terakhir, give one chromosomal behavioral difference between anaphase 1 dengan anaphase di dalam mitosis. Kita tahu kalau dalam anaphase 1, dia melibatkan homologous chromosome, right? Sebab tu kita tulis homologous chromosome separate and move to the opposite pole. Tetapi dalam anaphase in the mitosis, okay, kita tak melibatkan homologous chromosome, tapi kita melibatkan sister chromatic, nampak? Separate and move to the opposite pole. Right? Okay. Thank you.